Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Viral pula tentang tulisan salah seorang daripada peguam yang bernama Asiyah Jalil berkenaan dengan hadis nombor 8 dalam hadis 40. Iaitu hadisnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salah ila akhiril hadis. Yang bermaksud aku diperintahkan untuk membalas serangan manusia sehingga mereka menyebut la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mendirikan salat sehingga ke akhir hadis. Hadis ini sahih yang pertama. Yang keduanya, hadis ini perlu difahami dengan benar, dengan konteks bahasa Arab yang betul. Hadis ini bukan bermakna Nabi SAW menggalakkan keganasan. Tidak. Bukan bermakna begitu. Kerana kalau kita melihat selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah, Nabi tidak memulakan serangan, Nabi tidak perang pun dengan sesiapa, bahkan Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya bersabar. Antaranya ialah Yasir, keluarga Yasir, iaitu keluarga Sumayyah, yang akhirnya mereka ini terbunuh dalam pertempuran ataupun kita kata apabila mereka diseksa oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Ya, sabran ya ala Yasir. Demikianlah yang disebut oleh Nabi SAW. Sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna masirakumul jannah. Kerana tempat kembali kalian adalah syurga. Tetapi apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi sudah bernegara. Nabi adalah pemimpin negara dan sebagai pemimpin negara perlu ada sistem pertahanan sendiri. Perlu ada tentera. Ini adalah normal. Kalau kita melihat zaman moden ni tidak ada negara melainkan negara tersebut mempunyai kementerian pertahanan dia, mempunyai tentera sendiri. Kecuali adalah negara-negara yang ganjil sedikit daripada yang lain tak ada tentera. Tetapi polis tetap ada, penguatkuasa tetap ada, tentera tetap ada untuk mempertahankan kedaulatan negara. Negara yang memerangi keganasan dalam dunia ini pun ada tentera sendiri. Apa yang berlaku ialah di Madinah, Nabi SAW bila menjadi ketua negara, maka di sana perlukan kepada pertahanan, perlukan kepada ketenteraan. Oleh kerana itu kita melihat Nabi SAW membenarkan para sahabat ini untuk berperang. Tetapi peperangan yang disertai ataupun yang dianjurkan oleh Nabi SAW bukan peperangan yang bersifat keganasan. Kerana di dalam hadis Nabi SAW tidak membenarkan para sahabat untuk mengapa-apakan wanita, mengapa-apakan orang tua yang bukan tentera, kita kata merosakkan tempat ibadat. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW tidak benarkan merosakkan pokok sekalipun, memotong pokok tanpa ada kepentingan apa pun. Bahkan di Madinah pada peringkat awal, orang-orang Yahudi duduk di Madinah dengan aman. Bahkan ada perjanjian di antara orang Yahudi dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW ingin mempertahankan darah mereka supaya dalam negara Islam Madinah itu berlaku keharmonian. Tetapi apa yang berlaku, orang-orang Yahudi itu sendiri yang mengingkari perjanjian sehingga berlakunya pertempuran dan peperangan. Jadi peperangan di dalam Islam ialah salah satu daripada cara untuk mempertahankan diri, cara untuk menghilangkan orang kata bahaya pada negara, pada agama. Kalau kita melihat dalam peperangan, Nabi SAW mulakan peperangan apabila orang kafir Quraisy yang memulakan keganasan. Maka peperangan di dalam Islam ialah cara untuk mempertahankan diri, cara untuk menyebarkan dakwah Islam apabila Islam itu dimusuhi oleh pihak yang menentang Islam ataupun yang memusuhi Islam. Dalam Islam ada istilah kafir zimmi. Kafir zimmi bermaksud orang yang bukan Islam duduk dalam negara Islam dan tidak melakukan apa-apa keganasan kepada Islam dan umat Islam. Tetapi apabila mereka memulakan keganasan, maka Islam terpaksa bertempur dengan mereka. Maka sebab itu Nabi SAW dalam hadis tu tidak menyebutkan umirtu an aqtulan nas. Nabi tidak menyebutkan aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Tak. Tetapi dalam hadis tu Nabi sebut umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membalas serangan orang yang bermusuh denganku, membalas serangan orang yang berperang denganku. Oleh kerana itulah kita kena faham bahasa Arab dengan betul. Qatala bukan bermaksud qatala. Qatala membunuh. Tapi qatala ataupun uqatilu maksudnya membalas serangan. Orang mula berperang dengan kita, maka kita membalas ataupun kita mempertahankan diri.
Itulah maksud hadis tersebut. Bahkan dalam Islam sendiri, tidak dibenarkan bagi sesiapa memaksa orang lain untuk beriman. Bahkan kalau iman itu terhasil daripada paksaan. Dia dipaksa lalu dia pun mengucapkan kalimah syahadah tapi jiwanya tak beriman. Imannya tidak sah. Oleh kerana itu kita kena faham hadis ini dengan betul. Jadi sebab itu, sesiapa yang keliru berkenaan dengan hadis ni, bolehlah masuk ke sekolah balik untuk belajar modul hadis 40 tersebut. Masuk sekolah balik tak ada masalah. Boleh belajar balik. Terima kasih banyak.